Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian Al-Hikam berbentuk vlog, dan hari ini kita akan mempelajari hikmah yang ke-48, iaitu berkekalanlah dalam menyebut Allah dan mengingatinya. Berkekalanlah dalam menyebut Allah dan mengingatinya. Baik, matan dia, jangan anda tinggalkan zikir, iaitu menyebut atau mengingati Allah, kerana tidak hadir hati anda serta Allah dalam zikir itu, kerana bahawasanya kelalaian anda mengingatinya, kelalaian anda daripada mengingatinya itu lebih berat dari kelalaian anda pada ada mengingatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengangkat anda dari zikir, di samping ada kelalaian kepada zikir di mana hatinya tidak lagi lalai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat anda dari zikir yang berserta kehadiran Allah dalam hati kepada zikir di mana lenyap selain Allah. Dan semuanya itu tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu matan dia. Okay. Ada beberapa poin penting yang perlu kita fahami dalam hikmah ini. Yang pertama, menurut para ulama Islam dalam ilmu syariat dan hakikat, bahawa jalan yang paling dekat kepada Allah adalah zikir. Menurut ulama Islam dalam ilmu syariat dan hakikat, jalan yang paling dekat kepada Allah ialah zikir. Apa maksud dia? Artinya, hendaklah kita selalu ingat kepada dia dan sifat-sifatnya. Apakah hati kita berserta dengan lidah pada mengingatnya, atau hati kita tidak berserta lidah kita? Dia kata ingat Allah itu sama ada dengan lidah disertai hadirnya hati, ataupun dengan lidah saja tidak disertai hadirnya hati. Apapun, jangan tinggalkan zikir dan teruslah dalam berzikir. Sebab lidah pada lahirnya dapat kita kuasai. Lidah ni kita boleh kuasai dia lahirnya, tetapi kekuasaan mutlak pada hati kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay.
Lidah tu kita boleh kuasai dia, kita boleh sebut, tapi kuasa mutlak pada hati kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu dan keadaan kita berzikir dan menyebut nama Allah. Dalam setiap waktu kita, dalam setiap keadaan kita. Okey. Hendaklah kita menyebut nama Allah. Jangan kita tinggalkan zikir itu kerana hati kita tidak sejalan dengan lidah kita. Jangan kita tinggal dia. Jangan kita kata aku tak payah zikir, lebih baik lah. Pasal apa? Sebab hatiku duduk tempat lain, lidah saja duduk bercakap. Baik tak payah zikir. Salah. Sebab tidak berzikir sama sekali adalah lebih teruk, lebih buruk daripada berzikir. Tetapi hati kita lalai. Tu dia kata tu. Apa sebab dia? Tidak berzikir sama sekali adalah lebih jelek. Perbuatan hang. Alasan hati tak hadir sama. Bila lidah duk sebut ni, hati duk tempat lain, lebih baik tak payah zikir. Hang tak mau zikir, tu lebih teruk keadaan hang daripada hang zikir, hati hang lalai. Tegasnya, lebih baik lidah kita menyebut nama Allah, meskipun hati kita terbang ke mana-mana, daripada tidak menyebut Allah dan sifat-sifatnya. Di samping hati kita juga tidak mengingati Tuhan sama sekali. Okey. Di antara sebab kenapa dia suruh kita zikir tu walaupun hati hang lalai, bahawasanya menyebut nama Allah dalam erti yang luas bererti mendatangkan jalan-jalan rahmatnya, supaya kita diangkat olehnya dari darjat yang rendah ke darjat yang tinggi. Apabila tidak menyebut namanya dan lalai pula dari mengingatinya, adalah menghampakan jalan datangnya rahmat atas kita. Orang yang ada akal kepalanya, dia kata orang yang ada akal ni di kepala dia ni boleh berfikir bahawa menghadap Allah dan berhadapan dengannya, meskipun sedikit dan tidak banyak, adalah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Okey, boleh faham yang tu? InsyaAllah simple je. Right? Sebab kita disuruh sebut nama Allah, zikir kepada dia, mengingati dia, agar datangnya rahmat, petunjuk. Daripada keadaan kita tu teruk, dia akan angkat naik sikit, dia akan angkat naik sikit. Daripada hang tak nak langsung sebut, tak mau langsung ingat Allah, maka ini sudah tentu jauh daripada rahmat dan petunjuk dia. Boleh faham macam tu je? Okey. Menyebut Allah ringkasnya dengan lidah, meskipun tidak sejalan dengan hati, tak hadir hati hang dalam zikir, termasuk rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Right? Termasuk rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Dan itu sudah merupakan taufiknya atas kita. Nikmat yang paling besar pada kita sebenarnya apabila kita boleh berbuat amal, apabila kita boleh beramal. Itu nikmat yang paling besar, okay, yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Dan itu sudah ada taufik padanya. InsyaAllah sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi bukit. Selesai. Itu yang pertama.
Adapun yang kedua, faedah menyebut nama Allah, apakah lidah kita tidak, apakah lidah kita sejalan dengan hati kita atau tidak? Ialah supaya kita sampai pada titik penghabisan. Sebab dia suruh kita sebut tu, hadir ke ataupun tak hadir ke hati hang, khusyuk ke ataupun tidak, hang teruskan zikir dengan lidah tu supaya sampai ke titik penghabisan. Apa dah titik penghabisan itu? Di mana seluruh hati dan perasaan kita bulat sebulat-bulatnya pada mengingati Allah. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Saya dia sebut. Okay. Supaya kita sampai pada titik yang paling tinggi sekali dalam mengingati Allah tu. Maka untuk mencapai titik tujuan ini, pada umumnya kita selaku hamba Allah apabila tekun dalam taat dan ibadat, maka kita harus menjalani tingkatan-tingkatan darjatnya. Bila kita istiqamah buat, rajin buat, disiplin buat, so kita akan lalulah step-step tu, fasa-fasa tu. Okay. Dia bahagi sikit lah, ada 3, A, B dan C. A, bila Allah izin, dia akan angkat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sat bateri dia nak habis, kita cas dulu. Sat lagi tengah duk ngajak dia habis. Okey, baik. Minum air Sat. Okay. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan kehendaknya, dia akan angkat kita daripada status hati yang lalai kepada status hati yang bangun. Yakni apabila kita selalu berzikir dengan tidak bosan-bosannya, kita tak ada jemuah, tahu hati itu tak ada, tapi kita tetap juga buat subhanallah, 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 tetap buat. Okey, tak pernah bosan. Meskipun hati kita banyak lalai dalam mengingatinya, insya-Allah kita akan diangkat olehnya pada suatu waktu, sampai masa dia yang Allah sendiri tahu mana yang sesuai. Pada satu waktu sebagai hambanya, dia akan angkat kita, yang lidahnya menyebut nama Allah dan hatinya sejalan, dan hatinya pula sejalan dengan lidahnya. Sampai satu masa Allah akan bagi, dia akan taufik kita, rahmat dia itu, dia bimbing kita. Bila kita sebut saja, hati itu sedar apa yang kita sebut. Hati itu hadir sekali dengan apa yang kita ucap tu. Apabila hati kita dan lidah kita sudah sejalan pada satu arah, iaitu mengingati Allah. Bila hati dengan lidah tu dia dah sejalan kan, dalam berzikir, ingat Allah, berarti kita sudah naik kelas. Dari kelas 1 ke kelas 2, iaitu kelas di mana lidah kita berzikir tetapi hati kita lalai dan kosong, kepada kelas di mana lidah kita berzikir dan diikuti oleh hati kita. Itu kelas dia tu. Nampak? Daripada bawah hang zikir lalai kan, zikir lain, Allah angkat naik kelas yang kedua pula, zikir sampai hati itu menyedarinya. Sudah sejalan lah tu. Itu A. B
bila kita terus beramal seperti di atas yang kita sebut tadi, maka Allah dengan izinnya dan kurnianya akan menaikkan kita dari makam kedua ke makam ketiga. Naik kelas ketiga pula. Daripada standard menyebut nama Allah di samping diikuti oleh hati kita tu kan, yang kedua tadi, kepada menyebut nama Allah sedangkan Allah telah ada dalam hati kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, baik kita berzikir atau lain-lainnya, yakni segala perbuatan dan tindak tanduk kita dilihat oleh Allah. Sampai kelas yang ketiga tu, dia akan ada rasa Allah sentiasa memerhati dia. Dia rasa orang tu, dia zikir ke ataupun dia tak zikir, dia zikir ke ataupun tidak, dia merasa Allah sedang memerhati dia. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah al-muraqabah bagi ahli tasawuf. Merasa diri sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita dah naik kelas yang ketiga, okey, so bagi perhatian betul, bila kita dah naik kelas yang ketiga, pengertian zikir itu telah melekat dalam hati kita. Tuan-tuan nampak? Daripada makam pertama tadi, kan, zikir dalam keadaan hati itu lalai, Allah kurniakan kepada kita hadir hati itu kita berzikir. Kelas kedua, kelas ketiga, Allah kurniakan lagi dengan rahmat dia, zikir itu telah melekat dalam hati kita, di mana kita tak dapat lagi melupakan Allah. Ini hebat kan? Dia nak naik tingkat yang tinggi tu, yang kata tadi titik, sampai kepada titik tujuan, tu titik penghabisan dia. Nanti ni baru nombor 3, tak habis ya, tapi dah nak sampai lah ke titik penghabisan tu. Saya dah sebut tingkat yang keempat pula. Baik, ketika menjaga tu, Allah telah melekat dalam hati kita dan kita tak dapat lagi melupakan dia, baik ketika menjalankan perintah dan anjurannya maupun ketika menjauhi larangannya. Dan waktu tu zikir dalam hati sudah lebih baik dan lebih afdal daripada zikir lisan, yakni menyebut nama Allah dengan lidah, yang nombor 1 dengan nombor 2 tadi. So bila kita sampai di tingkat ketiga ini, maknanya kita lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Itu faham dia. So maksudnya ke yang kelas yang ketiga ni, ketika itu zikir dalam hati sudah lebih baik dan lebih afdal. Sebab apa? Mana pun kita pergi, tuan-tuan, Allah, kita merasai Allah sedang memerhati kita. So hati tu dia akan sendiri berjalan zikir. Walaupun lidah dia tak zikir, tapi hati dia jalan Allah, 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 Allah. Dia perhati Allah sedang memerhati dia, dia merasai. B. C. Bila kita selalu istiqamah, yakni tetap dan tekun dalam beramal. Apa dia kata apabila kita selalu istiqamah, iaitu tetap dan tekun dalam beramal sesuai dengan izin Allah pada kita dalam status ketiga yang tadi, maka kita dengan kurnianya. So bila kita duduk nombor 3, kita disiplin, istiqamah, tetap di situ, maka kurnia Allah lagi sekali akan dapat naik ke tingkat yang terakhir, iaitu tingkatan
fana. Okey. Maksud dia tenggelam hati dan perasaan kita dari selain Allah. Jadilah hati kita pada ketika itu sebagai rumah Tuhan. Lidah menyebut namanya tanpa disengaja dan tanpa diatur sebelumnya. Dulu nak kena tingkat pertama tu nak kena paksa dia. Naik yang ketiga tingkat fana, tak payah, dia memang automatik akan sebut sendiri. Sebab dia sudah tenggelam dalam perasaannya itu. Tidak ada lain dalam hatinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Di sini ada perkara yang dia pesan sikitlah dekat kita. Alright. Nabi, Rasul, Nabi-Nabi sahabat-sahabat Nabi. Okey, 3, 4 lah. Nabi, Rasul, Nabi, sahabat dan juga wali. Okey. Saya nak sebut Rasul dan Nabi. Mereka ini dikurniakan oleh Allah. Allah bagi kat mereka ni bekas yang besar. Bekas yang besar. Bekas ni bila dia diisi dengan air, okey, bekas yang besar. Ini saya buat contoh ni. Bila dia nak isi dengan air, dia diisi dengan air, bekas tu boleh tampung. Okey, dia tak melimpah. Dia boleh tampung, dia larat tampung. Rasul dengan Nabi. Alright. Adapun wali, okey, wali ni bekas dia kecil. Waliullah, dia asal dia manusia biasalah, dengan keberkatan ataupun dengan izin Allah, berkenan Allah. Allah nak satu orang tu hamba dia jadi baik, dia nak angkat darjat, Allah tarik dia terus kurnia tauhid yang kukuh. Allah jadikan dia insan yang hebat lah. Asal dia manusia biasa. Wali, dia bekas kecil, right? Dia bekas kecil. Bila kita tuang air tak boleh banyak. Kalau banyak dia melimpah. Okay, dia melimpah kalau dia tuang air banyak. Alright. Nabi dengan Rasul, Rasul dan Nabi bekas dia besar. Jadi bila Allah kurniakan lautan tauhid, kecintaan kepada Allah, cinta pada Allah ni jangan buat main, right? Dia bagi sikit saja sebesar Zahra sekalipun dalam hati kita, hang tak boleh tanggung benda tu. Okey. Jadi bila dia bagi kepada Rasul dan Nabi, banyak mana pun dia bagi, dia boleh tanggung. Dia campur dengan masyarakat sekalipun, hati dia tak pernah lupa kepada Allah. Alright. Wali, dia bekas kecil. Okey, ni saya nak bagi faham zikir ni. Okey. Okey ni. Tadi saya connection dia. Wali bekas dia kecil. Jadi bila Allah berikan rasa cinta yang banyak kepada dia, dia tak boleh tampung. Okey, dia tak boleh tampung dan dia akan melimpah. Okey, itu contoh. Satu contoh yang lain saya buat, handset kita ataupun komputer. Dia kalau macam handset kita ni, tengoklah RAM tu berapa, ya. Kalau RAM tu besar, kita boleh masuklah macam-macam macam-macam apps dalam tu, ya. Dan dia boleh tampung lah, tak ada masalah, tak ada delay, tak ada lambat dan sebagainya. Okey, sebab RAM dah besar. Kalau RAM dia kecil, kita masuk app-app yang besar, boleh pi lah, tapi dia berat. Kadang-kadang dia hang, silap-silap dia hang. Okey,
Saya nak bagi faham fana yang disebut tadi. Manusia biasa yang diangkat oleh Allah wali, bekal dia kecil. Bila Allah tumpahkan perasaan kelazatan dalam bermunajat, perasaan cinta kepada Allah, Allah berikan kepada dia, tuang kepada dia, dia tak dapat menanggung sebagai manusia biasa ni. Okey, dia tak boleh tanggung. Suatu kadang-kadang dia tenggelam, dia tak sedar apa, dia zikir, tak sedar apa, tak tahu apa. Sebab tu dia ada tingkatan dia. Sebab tu sebelum ni kita baca, kita belajar, jangan kita minta supaya Allah letak kita di makam masing-masing yang kita nak. Sebab kita tak tahu benda tu. Kita ni manusia biasa, Allah lebih tahu RAM kita ni berapa saja. Okey, melainkan Allah izin, dia ubah bagi ke hang ni supaya hang boleh berjalan lebih jauh untuk dekat kepada dia. Alright. So saya nak bagi faham yang fana tadi tu. Bila sampai ke satu tahap dia berzikir, dia dalam hatinya, perasaannya Allah angkat. Seluruh perasaannya itu hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Tak tahu nak cerita, tapi dia tenggelam dalam zikir dia tu bila dia menyebut nama Allah. Okey. Itu yang saya nak buat contoh lah. Sebab tu Rasul dengan Nabi, okey, Allah bagi mukjizat. Tak payahlah bagi karamah. Sebab karamah ni dia hasil dari keberkahan amal, istiqamah, ketetapan tu, perjuangan dalam melawan hawa nafsu. Maka karamah ini dikurniakan pada manusia-manusia yang istimewa. Allah bagi kat dia keberkahan amalnya, istiqamahnya, Allah bagi kepada dia. Ada juga pada sahabat dan ada juga pada waliullah. Jadi pada Rasul dan Nabi ni tak payahlah bagi karamah dah. Nak buat apa berkah amal lagi, memang Allah bagi kat dia, dia ni memang rajin amal, tekun sebagainya. Sebagai mukjizat saja. Mukjizat ni untuk buktikan kepada pengikut-pengikutnya, okey, bahawa benar dia itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hak tu contohlah. Right, saya nak buat. Bila dia sebut di sini, dia dah sebut tingkatan-tingkatan zikir tu kan. Jadi saya kena sentuhlah sikit. Maka tak ada istilah lah. Orang kata belajar tasawuf ni nak jadi bila Allah, bukan, tak ada istilah lah wali lebih baik daripada Nabi. Tak ada. Kita rabak tadi, wali ni bekal dia kecil, Rasul dengan Nabi ni bekal dia besar. Okey, wali ni manusia yang istimewa, ada keberkahan-keberkahan tertentu, izin Allah lah, terletak pada izin Allah mutlak. Allah nak siapa, Allah ambil dia, Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada dia. So dia tak boleh tanggung benda tu kadang-kadang sampai waktu dia. Maka sebab tu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Ikam ni kita belajar Al-Ikam, rahimahullah ta'ala, dia suruh kita beramal. Jangan kita menuntut nak naik makam, jangan kita menuntut diangkatnya hijab. Tak payah. Allah tahu semua tu. Allah tahu kita punya kemampuan ni takat mana boleh pi. Okey, RAM kita tu takat mana boleh sampai, boleh lepas. Right? Okey, habislah. Itu tenggelam perasaan serta merasakan ketauhidan yang mendalam itu. Alright. Yang terakhir, kesimpulan. Martabat dan darjat hamba-hamba Allah dalam melihat Allah terbahagilah kepada 4 ni. Yang pertama, martabat Allah, martabat hamba Allah yang biasa. Apa dia yang biasa tu yang kita sebut tadi ya?
lidahnya menyebut nama Allah dan sifatnya, tapi hatinya kosong dan lalai. Okey, dia sebut nama Allah tapi hati dia lalai. Yang kedua, lidahnya menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah dan hatinya mengikuti ucapan lidahnya. Yang ketiga, iaitu Allah sudah berada dalam hatinya, Allah selalu memperhatikan segala perbuatan yang di tanduknya. Dan yang keempat, al-arifin, yakni martabat para wali Allah subhanahu wa ta'ala. So walhasil, last sekali kita nak beritahu, perpindahan dari satu martabat kepada martabat yang kita sebut tadi adalah tidak sukar bagi Allah. Okay? Asal Allah menghendakinya untuk memberikan kurnia kepada hambanya yang tekun dalam menyebut dan mengingatinya, untuk memberikan kurnia kepada hamba-hambanya yang tekun dalam menyebut dan mengingatinya dalam pengertian yang luas. Okey, terletak kepada kehendak Allah. Allah nak pilih siapa, itu kehendak Allah. Right. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang selalu ditingkatkan olehnya kepada martabat mengingatinya untuk menghampirkan diri kepadanya. Itu saja tujuan dia. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan baca hikmah tanda-tanda kematian hati manusia itu. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesilapan kita. So saya banyak terima kasih kepada tuan-tuan kerana tuan sudi mendengar, menonton video ini. Semoga Allah memberkati tuan-puan. Dan akhir sekali saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.